إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, good evening, good morning to everyone, brothers and sisters. Welcome to hashtag Jom Tadabbur Al-Quran. Selamat datang ke rancangan Jom Tadabbur Al-Quran episod yang kelima bagi musim yang kedua. Episod 5 season 2. InsyaAllah anda bersama saya Ahmad Dana Muhammad Sani bagi rancangan ini, pengendali rancangan ini setiap hari Sabtu jam 10 pagi. Dia apa khabar anda semua? Saya ucapkan, saya doakan semuanya berada dalam keadaan sihat dan diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa pun yang kita lakukan, kita mulakan dengan bismillah dan kita akhiri dengan alhamdulillah. Dan saya mohon kepada tuan-tuan dan puan-puan di sini di page Facebook Love Quran Group untuk komen jelas ke tidak suara juga video ataupun gambar saya pada hari ini. Waalaikumsalam Puan Kasma. Okey. Terima kasih Cik Suhaimi. Terima kasih Puan Sudi Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Cik Suhaimi dari mana? Kita tahu, kita sembang dulu lah mula-mula sebelum kita mulakan. Sebelum nak tunggu rakan-rakan kita yang masuk dan nak bersedia muka surat hari ini muka surat 51 dan muka surat 52 untuk Mashaf Usmani, iaitu ayat 15 hingga ayat 17. Juga yang ada rakan-rakan okey penglihatan kita yang ada tafsir Ar-Rahman, tafsir yang terjemahan ayat 15 muka surat 41 sebelah bawah, insya-Allah. Bermula dengan kalimah qul a'unabbi'ukum. Okey, qul a'unabbi'ukum. Jadi apa asalnya aktiviti anda pada hari ini? Sekarang kan kita dah mudah dah boleh merentas negeri, merentas daerah, nak pergi umrah. So siapa-siapa yang nak pergi umrah sebagainya, so boleh bersiap sedialah. Saya sambil saya ceritalah sikit pengalaman kan. Saya pergi umrah dia sponsor lah, bukan saya pergi duit sendiri-sendiri lah. So itulah ceritanya, umrah ni bukanlah sebab ada duit sangat pun sebenarnya, tapi kita mohon ataupun kita doa rezeki Allah bagi, kita dapat sampai ke sana jugalah walaupun tidak ada duit sebagainya. Kemudian masa mohon tu agak lama lah, mungkin sebulan lebih ataupun mohon visa dan sebagainya kan. Pasport dah ada dah, pasport dah ada, cuma nak mungkin aktifkan balik kalau dah lama tak ni kan. Kemudian kita biasa ada travel, dia akan bagi barang-barang dia lah, bag semuanya, semua dah ready lah. So persiapan tu mestinya kena ni lah. Persiapan dari sudut fizikal, terutamanya dari sudut jasmani, kesihatan kita, apa-apa barang-barang yang nak bawa ke sana kan. Contoh dekat sana, kalau saya pergi dulu musim sejuk musim di Madinah tu. So kita bawa lah bam tu, apa tu, ataupun stokin, sarung tangan dan sebagainya. Itu semua kena ready lah, siap-siap. Jaket, okay. So nak lawak ceritanya, dulu saya ada belilah, ada satu bawa jaket tu. Saya tak tahu sangat kan. Lepas tu saya tak bawa lah dekat sana, tapi saya ada belilah jaket, macam jaket nak pergi Eropah tu, sejuk lah. Sebenarnya tak ada masalah pun, dia jaket biasa pun boleh guna. Cumanya mungkin keadaan-keadaan tertentu bila kita pergi Taif contoh Taif siapa yang pernah pergi Taif dia tahu.
Sangat sejuk suasana cuaca di sana. So air tu macam ais batu lah. Jadi memang apa dikata tu, memang rasa kena ready lah sarung tangan semua tu. Itu pun sejuk lagi kan. Ni siapa-siapa yang nak pergi umrah, nak pergi haji, so boleh bersedia lah kan. Nak pergi sama-sama kita. Dulu saya pergi Madinah dulu lepas tu baru pergi ke Mekah. So, saya tahu dari sini pun banyak yang dah hajah-hajah, yang haji-haji, masya-Allah. Yang dah pernah pergilah. So alhamdulillah, kita doakan yang lain-lain pun dapat sampai juga ke bumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga negeri Mekah insya-Allah. Okey, dan sharing apa-apa yang dah share dan tekan dan sharing. Kepada yang belum share lagi, anda boleh masuk dan share. Kalau ada urusan, ada masuk yang live ini dan share saja terus kepada yang lain. Tidak ada masalah dan boleh tag kawan-kawan juga. Dan siapa yang belum subscribe YouTube kita, boleh subscribe. Kita ada juga kelas. Saya ada mengendalikan kelas hafazan untuk saya. Jadi kalau siapa yang berminat untuk menghafal, sangat dialu-alukan untuk boleh tulis di sini ataupun boleh inbox kami lah. Terima kasih Puan Suri Muhammad dan sharing. Sambil tu saya flashback apa yang kita dah kongsikan minggu lepas, supaya lepas ni kita terus baca dan terus kita akan tadaburkan. Ayat yang kita dah cover minggu lepas adalah ayat 12 hingga ayat 14 surah Ali Imran lah. Surah Ali Imran ayat 12 menceritakan tentang apa ya kawan-kawan? Okey, ayat 12 menceritakan tentang bagaimana golongan kafir ni dia akan dikalahkan nanti, dan ayat ke-13 tu adalah contoh dia antaranya. Mereka ni akan kalah dalam perang Badar walaupun bilangan mereka banyak. So banyak tu tidak mewakili kuantiti ataupun kualiti yang sebenar kalau tidak beriman, kalau tidak ada kekuatan dalaman yang mantap. Kemudian ayat ke-14 Zuina linnas, ni ayat yang saya sangat popular. Dihiasi bagi kamu cinta ataupun suka kepada perempuan, anak-anak, harta benda, khail, kuda, dan tanaman, ternakan dan sebagainya. Semua itu adalah mata', semua itu adalah harta ataupun kesenangan di dunia yang hanya sementara. Semua ada di sisi Allah pula, itu adalah wallahu indahu husnul ma'ab, dan pada Allah ada yang lebih baik daripada itu. So hari ini kita nak tahu apa yang lebih baik daripada itu, anda kena stay tune. Kita akan huraikan ayat ke-15, 16 dan 17. Kalau saya update di post semalam, saya tanya apa itu takwa kan? Mungkin kawan-kawan kita boleh komen juga apa itu takwa, apa yang mereka faham tentang takwa, dan bagaimana antara cara-cara kita nak dapat takwa. Okey, nanti kita akan bagi tahu insya-Allah. Tapi tajuk ni hari ni saya bawa adalah dunia dan akhirat lah, sambungan part 2. Sebab saya nak nampakkan perbezaan antara dunia, kesenangan di dunia ya, dan juga apa yang Allah nak bagi, apa yang Allah offer kepada kita untuk di syurga nanti insya-Allah. Jadi yang belum like lagi ataupun belum follow lagi, anda kena follow, hidupkan notification supaya tak terlepas live-live kami. Okay, kalau dah sedia, kita mulakan dulu majlis kita ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okay, saya rasa kita terus baca dulu kawan-kawan. Mana yang baru masuk tu, sebab kita ada agenda yang lebih berat, lebih besar lagi, itu kita nak ambil pengajaran, kita nak tengok ayat ni satu-satu.
atau kita nak bedah bedah. Itulah kan. Nak tengok ayat ini apa pengajaran yang boleh kita ambil. Okey, nampak saya punya slide? Kalau nampak boleh tulis di ruangan komen. Apa-apa persoalan dan sebagainya anda boleh tulis di ruang komen ataupun anda tulis apa yang saya dah kongsikan kepada anda semua untuk hari ini. Okey. Saya nak ingatkan sekali lagi kepada anda yang baru join Tadabbur. Tadabbur ini adalah perkongsian saya. Ini apa yang saya dah boleh ambil daripada Tadabbur. Anda juga boleh buat anda punya tadabbur sendiri, anda boleh berfikir, anda baca ayat tersebut, anda baca terjemahan, kalau ada dapat tafsir lagi bagus. Dan kita bertanyakan soalan supaya kita dapat mencari apakah isi kandungan, apakah yang Allah nak sampaikan sebenarnya dalam ayat-ayat yang kita dah baca, kita akan baca dan kita akan selalu baca insya-Allah. Okey. Okay, kita mulakan majlis kita ini dengan bacaan dulu seperti biasa. First step kita sebelum kita masuk ke dunia tadabbur. Dan saya harap tuan-tuan dan puan semua, siapa yang baru join kita tadabbur ini, kita masuk ke dunia Al-Quran ini, kita masuk dengan tanpa ilmu pengetahuan sebagaimana kita mulakan surah Ali Imran ini dengan Alif Lam Mim yang kita tak tahu apa, Allah sahaja yang mengetahui maksudnya. Okey. InsyaAllah. Ayat 15. InsyaAllah kita baca dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina ittaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار صدق الله العظيم. Benar firman Allah di dalam Al-Quran. Baik, alhamdulillah selesai untuk first step kita sebelum kita nak tadabbur lebih lanjut. Itu kita nak membaca ataupun tilawah. Tilawah dalam bahasa Arab. Melayu dia adalah kita baca lah. Kita pastikan bacaan kita betul, tepat dan sebagainya. Kemudian kita nak baca terjemahan. Okey, tidak baca terjemahan. Kalau ada rakan kita yang ada terjemahan, so sangat-sangat digalakkan. Kita baca dahulu supaya kita nampak kita punya surface, kita nampak apa yang kita nak tadabburkan pada hari ini. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum. Boleh ambil juga perkataan-perkataan bahasa Arab yang kita akan kongsikan. Qul a'unabbi'ukum. Qul adalah katakanlah. A'unabbi'ukum. Aku menerangkan. Bi khairin min zalikum. Perkara yang lebih baik daripada itu. Lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri. Jannat adalah syurga ataupun syurga-syurga. Jannatun tajri min tahtihal anhar. Okey. Di bawahnya mengalir sungai-sungai khalidina fiha. Kekal di dalamnya. Wa azwajum mutahharah
dan juga ada pasangan-pasangan yang disucikan, waridwanum minallah, dan mendapat keridhaan daripada Allah. Wallahu basirun bil ibad. Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Okay, saya baca terjemahan. Katakanlah, wahai Muhammad, mahukah supaya aku kabarkan kepada kamu akan yang lebih baik daripada semuanya itu? Iaitu bagi orang-orang yang bertakwa disediakan di sisi Tuhan mereka beberapa syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Disediakan juga pasangan-pasangan, isteri-isteri yang suci bersih, serta beroleh pula keridhaan Allah. Dan ingatlah Allah sentiasa melihat akan hamba-hambanya. Baik, sebelum itu kita lihat kesinambungan ataupun sebelum ini Allah dah ceritakan tentang kesenangan-kesenangan ataupun ujian-ujian di dunia. Dia boleh jadi kesenangan dan boleh jadi juga ujian kepada orang-orang yang beriman. Fitnah-fitnah, antaranya fitnah wanita, fitnah anak-anak. Sebab dalam ayat lain yang Allah kata apa? Harta dan anak pianak ni adalah ujian kepada kita lah. Kemudian kenderaan, juga tanaman dan sebagainya. Semua ini adalah untuk kita di dunia. Tetapi ianya kita kena lihat, kita kena faham dan kita kena fikirkan bahawa ianya tak akan kekal lama. So ada dikatakan 60-70 tahun kan. So ataupun biasa umur Nabi Muhammad kan, umur umat Nabi 60-70 tahun habislah. Dan sebenarnya 60-70 tahun tu sekejap sangat berbanding dengan akhirat. Akhirat tu 1000 tahun kan. Allah Akbar, kita tak tahulah macam mana keadaan kita nanti kan. Dan selepas itu, lepas Allah cakap Allah ada yang lebih baik daripada itu, husnul ma'ab, sebaik-baiknya, iaitu syurga. So Allah terangkanlah terus apa itu syurga dan sebagainya. Okey, Allah mulakan dengan kul, katakanlah. Katakanlah maksudnya adalah satu, Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk kabarkan, untuk bagi tahu kepada geng-geng ataupun Quraisy ini, orang-orang yang menentangnya, ataupun dipanggil katakanlah. So kita kena fikir katakanlah ni adalah satu, Allah nak tarik perhatian lah. So macam dia nak bagi tahulah, macam saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan perempuan hari ini, kita nak tahu tak apa yang lebih baik daripada dunia tu. Yang kita rasakan, kita lah cintakan dunia, kita cintakan perempuan, kita cintakan anak-anak, kita sukakan anak-anak, kita sukakan harta, kita sukakan apa dia panggil, kenderaan yang mewah, kita sukakan tanaman, kita sukakan bercocok tanam dan sebagainya. Tetapi bila kita suka, benda tu akan pergi, dia tak kekal kan, dia tak kekal selamanya. Tapi Allah nak offer yang lebih baik lagi daripada itu, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Itu first syurga Allah Subhanahu Wa Taala. So Allah nak offer syurga kepada kita. Sebab itu Allah kata ini lebih baik. Dan kita lihat dalam surah-surah lain pun Allah kata apa dalam surah Ad-Duha kan. Mungkin tuan-tuan tahu, dah hafal dah pun lah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kan? Ayat berapa? 4 Dan akhirat itu adalah lebih baik. Walal akhirah, dan lebih baik daripada, dan lebih kekal Okey, ada ayat lain pun ada lebih kekal. Dan di dunia ni adalah tempat ujian, dan di syurga nanti adalah tempat pembalasan, tempat kita menikmati tanaman-tanaman menuai ataupun mendapat hasil lah daripada apa yang kita lakukan. Kita penat-penat di dunia kan, sibuk-sibuk membaca Al-Quran, beribadah, beriman, bersusah payah menuntut ilmu dan sebagainya, tetapi hasilnya kita akan nampak nanti di syurga nanti oleh Allah SWT. So ini motivasilah kepada kita. Biasa Allah akan guna inilah. Allah akan mulakan dengan dunia ataupun akhirat. Dia berselang-seli. Okay. So Allah gunakan a'unabbi'ukum. Dikatakan a'unabbi'ukum ni tuan-tuan puan-puan. Dia adalah istifham ataupun pertanyaan. Pertanyaan yang untuk menegaskan. Nak tegaskan lagi. Supaya ini betul-betul. Ini betul-betul yang Allah kata ni betul-betul baik lah. Memang terbaik. First class punya tempat. Tapi untuk siapa tuan-tuan? Untuk orang-orang yang bertakwa. Itu first. Sebab tu Allah mulakan dengan lilladzina taqaw. Kita kena tahulah itu apa itu takwa. Dan juga nanti kita akan masuk. So ini first kali Allah bagi VVIP kepada orang-orang yang bertakwa. Allah bagi tempat special kepada orang-orang yang bertakwa. Dan tak cukup dengan lilladzina taqaw, Allah bagi lagi inda rabbihim.
Di sisi Allah SWT, inda rabbihim kan. Siapa tak nak di sisi di sisi Allah SWT, pencipta segala makhluk dan sebagainya. Mesti special. Dan di situ ada jannatun tajri min tahtihal anhar. Ini biasa Allah guna dalam Al-Quran. Kebun-kebun ataupun syurga yang mengalir di bawahnya tanaman ataupun sungai-sungai. So kita suka kan kalau ada, kita pergi melancong, kita pergi hotel dan sebagainya, kita duduk pula dekat tempat atau bangunan yang tinggi, depan-depan dengan berhadapan dengan pantai ataupun dengan sungai dan sebagainya. So kita suka kan, manusia ni sukakan air lah. Budak-budak suka, orang tua sampai orang tua suka lagi. Kan, kalau kita mesti nak pergi mandi kolam dan sebagainya, sukalah kan. Sebab itu tak boleh lari manusia dengan air. So menarik, itu psikologi yang Allah bagilah kan kepada manusia. Jannatun, mengalir tu, dia sentiasa mengalir tuan-tuan puan, tajri min tahtihal anhar. So dekat dalam ayat lain dalam surah Muhammad tak silap saya. So dia ada cerita dah, sungai daripada susu, sungai daripada madu, sungai macam-macam. Banyak sebenarnya sungai yang terus mengalir, tak berhenti ya. Allah Akbar. Mengalir dengan deras. So kita mendengar deruan air tu, Allah Akbar. Sangat-sangat menarik, sangat-sangat bersonakan. Kita akan rasa tenang dan sebagainya. Sebab itu syurga, orangnya semua rasa tenang, orangnya rasa sakinah, orangnya suka ada ketenangan lah. So itu yang paling penting kan. Khalidiyya fiha, tak cukup dengan itu sahaja lagi, Allah cover lagi dengan kekal. Itu yang penting-penting. Kalau kita cinta kan, kita suka makan, tapi tengok lepas kita makan dah tak ada dah benda tu. Contoh kan. Ataupun kita suka harta, duit, kena pula duit hilang pula. Aduh Akbar. Ada orang kita tertinggal duit, ciri-ciri semuanya, tak ada dah duit tu. Apa lagi? Harta, kenderaan pula rosak. Allah Akbar. Kena dah lama tak boleh pakai dah pula kan. Itu maksudnya tak kekal. Tetapi Allah nak offer ni benda yang kekal. Takkan kita tak nak ambil kan. Benda yang kekal, yang best dan kekal. Kalau kita pergi hotel, dia tak kekal, kita kena bayar. Lepas tu kalau tak bayar dah, tak ada dah kan. So ini kekal. Okay. Wa azwajun, cukup dengan itu lagi, Allah tambah lagi apa? Wa azwajun mutahharah. Ini dikatakan nikmat jasmani tuan-tuan puan. Macam ayat yang ke-14 tu lah. Cerita kepada wanita kan, pasangan. Wa azwajum mutahharah, pasangan yang suci ya. Tidak ada haid, tidak ada kotoran dan sebagainya. Sentiasa terjaga oleh Allah SWT. Anda boleh tengok banyaklah dalam ayat Al-Quran, surah Al-Waqi'ah contohnya. Dan yang paling menarik, waridwanum minallah. Okey, anda boleh tulis komen apa yang Allah nak bagi, apa yang Allah nak offer dekat kita ni. Dekat syurga nanti. Waridwanum minallah. Ini adalah keridaan daripada Allah. So ada hadis yang saya bawa yang motivasilah kepada kita So Allah tanya kepada penghuni-penghuni syurga ni, Allah tanya kan, kamu dah puas hati ke dengan apa yang kamu dapat dekat syurga ni? Lepas tu penghuni syurga cakap apa? Mestilah puas. Apa lagi nikmat yang tak pernah Allah bagi kan dekat syurga ni, semua ada kan. Dan Allah kata apa? Allah offer lagi. Aku nak bagi benda yang lebih baik daripada itu. Itu melihat ataupun dikatakan zat Allah ataupun melihat wajah Allah SWT. Mestilah lagi gembira. So ini dikatakan inilah yang paling tinggi, kita nak keridaan Allah SWT kan. Kita nak sama-sama nak melihat ataupun nak mengetahui macam mana zat Allah SWT ini. So itu di syurga nanti. Bukan semua orang saya rasa yang akan dapat. Tak silap saya tadi punya tu kan. Dan Allah ujungkan ayat ini dengan wallahu basirun bil ibad. Allah melihat, Allah basir, Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. So Allah mengetahuilah mana yang betul-betul hambanya yang inginkan syurga Allah dan sentiasa beramal. Benar dia lihat ketakwaan kita kepada Allah SWT. So KPI utama untuk masuk ke syurga Allah adalah dengan bertakwa. Takwa ni secara mudahnya kita ringkaskan, kita kata ikut perintah Allah dan jauhi larangan Allah. Dan berjaga-jagalah. Dia seperti berjalan di atas duri. So takut terpijak duri. Jadi dia sentiasa bersedia. Walau apa pun terjadi, dia sentiasa bersedia. Itu orang bertakwa.
Okey, sambil-sambil tu kita raikan komen tuan-tuan dan puan-puan ni. Okey, terima kasih Puan Rusilawati, Puan Kasma, Al-Fatihah. Okey. Admin kita terima kasih banyak. Okey, kita teruskan Itu kita cerita syurga. Jadi saya nak tuan-tuan dan puan tulis di ruang komen, saya nak masuk syurga. Tulis-tulis saya sajalah sebagai motivasi kita cerita hari ini. Kita nak nampakkan perbezaan lah, dunia ni sebenarnya tak kekal. Kan? Kita nak nampak kenapalah kita ni suka sangat kat dunia, cinta sangat kat dunia, padahal benda tu tak kekal. Kita nak cerita lebih kekal lah, kita nak kekal. Orang kata apa, sehidup semati kan, kalau pasangan hidup tu kan. So kalau kita nak macam tu lah kan. So kalau nak macam tu, Allah dah offer dah. Takkan kita tak nak ambil lagi yang Allah nak offer ni. Okay. Nampak Alhamdulillah. So tulis saya nak masuk syurga. Okay, tulis saja insya-Allah. Mudah-mudahan mana tahu Allah melihat, Allah mengetahui dalam isi hati kita. Mungkin kita ada kesedihan dan sebagainya, kita diuji dengan ujian dan sebagainya. Jangan risau tuan-tuan puan. Jangan risau, tak perlu kita risau kerana Allah mengetahui semua itu dan Allah akan balas di akhirat nanti. Dan kita pun rasanya kita akan rasa sekejap sahaja sebenarnya ujian ni ataupun kesedihan tersebut. Walaupun apa yang berlaku, kita ada Allah yang akan membela, kita ada yang akan menjaga kita. So tak perlu kita risau Terima kasih komennya. Amin amin. Kita doakan semuanya. Betul, nikmat tersebut kekal. Kadang-kadang kita fikir yang tak, kita suka yang tak kekal kan. Itu sebagai manusia lah. Dan kita suka nampak benda-benda yang kita lahiriah lah kan. Okay. So di situ dikatakan ayat 15 tersebut ada nikmat jasmani iaitu pasangan hidup dan sebagainya yang kita suka kan. Dapat dua-duaan, maksudnya ada kawan-kawan. Nanti di syurga pun kita akan berjumpa, kita akan berborak-borak dan sebagainya. Kita akan makan, minum dan sebagainya. So tidak ada masalah. Jadi itu di sudut jasmani. Dari sudut rohani dikatakan tadilah melihat wajah Allah ataupun mendapat keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tadi hadis tadi saya sambung, Allah redha akan orang-orang yang masuk ke syurga dan Allah tak akan murka dah buat selama-lamanya kepada orang yang masuk syurga. Allahu Akbar. Inilah yang kita perlu minta. Allah redha kita, apa yang kita lakukan pun Allah suka kan. Macam seorang bos, dia redha, dia suka kepada pekerja-pekerja dia, mestilah dia akan bagi yang terbaik kepada pekerja dia kan. Macam itulah kan. Allah SWT beri lagi lah. Bila Allah redha, segala kehidupan kita diberkati, segala amalan kita diterima. Allah, apa lagi yang kita nak kan. Okey, seterusnya kita pergi kepada ciri-ciri. Bagaimana nak mencapai ataupun tafsiran ayat 15 ni, bagaimana kita nak mencapai sebagai seorang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ayat yang ke-16 Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azabannar. Iaitu orang-orang yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman. Oleh itu ampunkanlah dosa-dosa kami dan peliharalah kami dari azab neraka. Okey. Ini orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang ada iman dalam hatinya, ada iman dalam dirinya, mereka berdoa. So tidak boleh lari lagi. Doa ini juga boleh kita amalkan. Ini saya rasa doa yang kedua ataupun ketiga lah yang kita dah jumpa dalam surah Ali Imran. Tuan-tuan boleh catat Jangan terlupa sebab dalam surah Ali Imran ni saya pernah cerita dia ada banyak doa yang sangat-sangat bagus untuk kita amalkan, kita baca dan kita faham. Mereka berdoa dengan kata apa? Alladzina yaqulun rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azabannar. So tuan-tuan kena faham ni bahasa Arab ni selalu kita ulang. Dan mereka berdoa iaitu orang-orang yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, Rabbana innana amanna. Sesungguhnya kami telah beriman. Amanna tu lah. Faghfir lana, ampunkanlah dosa-dosa kami dan peliharalah
peliharalah kami dari azab neraka. Okey. So mereka ni sentiasa berdoa, sebab itu Allah guna awal itu Allah guna yaqulun, fi'il mudhari'. Kalau bahasa Arab dia adalah present tense, sentiasa dia akan datang. So mereka berdoa, yang first kali mereka berdoa bahawa kami telah beriman. Mereka mengakui keimanan mereka dan ampunkan dosa-dosa kami. So nak katanya bila kita dah beriman pun kita ni kita akan rasa risau sebenarnya. Orang-orang yang tinggi imannya, orang yang dekat dengan Allah SWT, dia akan risau. Bagaimanakah iman itu? Sebab itulah dia sentiasa memohon keampunan daripada Allah SWT. So kita nak maghfirah, kita nak keampunan daripada Allah SWT ni. Sebab itulah orang-orang yang walaupun dia dah beriman, dia dah buat apa yang Allah suruh dan sebagainya, tapi dia masih lagi risau. Sebab itulah dia selalu memohon kepada Allah SWT. So ada 2, 3 nanti sempat yang kita jumpa bermohon keampunan ni. Penting sangat kita bertaubat dan sebagainya. Okey, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, itu ada pada ayat ini, dan peliharalah daripada azab neraka. So antara juga dikatakan nikmat yang besar, kita dapat dijauhkan daripada azab neraka. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Kalau dah masuk dah dibebaskan daripada neraka, mestilah masuk ke syurga kan. Siapa tak nak masuk ke syurga Allah SWT. Okey, kita faghfir lana tu dikatakan adalah menghapuskan ataupun menutup terus kita punya dosa-dosa tidak ada yang nampak lagi. Sebab itu kita mohon kepada Allah, selalu kita doalah Allahumma ighfir lana tu kan, dzunubana. Okey, saya rasa mudah doa ni kita faham dan mudah untuk kita amalkan, dan harap-harapnya kita dapat inilah antara ciri-ciri orang yang bertakwa adalah memohon kepada Allah SWT. First kali adalah berdoa ataupun bermohon kepada Allah SWT, sebab Allah sahaja yang boleh ubah hati dan boleh tetapkan di manakah kedudukan kita sebenarnya. Sebab itu orang yang betul-betul dia cinta kepada Allah SWT, dia sentiasa risau akan amalan-amalan dia, dan juga dia sentiasa memohon kepada Allah SWT walau apa pun terjadi. Saya rasa itu senang untuk kita faham. Kita pergi ayat berikutnya, ayat ke-17. As-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirin bil ashar. Okey, dan juga orang-orang yang sabar dalam menjunjung perintah Allah, dan orang-orang yang benar perkataan dan hatinya, dan orang-orang yang sentiasa taat akan perintah Allah, dan orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang beristighfar memohon ampun pada waktu sahur. Okey, seterusnya untuk ciri-ciri orang yang bertakwa yang berikutnya yang perlu kita kejar, yang perlu kita ambil adalah as-sabirin. So dikatakan as-sabirin ni adalah orang yang sabar. Sabirin ni tak kisahlah siapa pun kamu, di mana pun kamu berada, kamu pertamanya kamu kena sabar dalam keadaan nak mentaati Allah SWT, diuji, kita nak berhijrah, kita nak berubah, kita nak beristiqamah, menunaikan solat awal waktu dan sebagainya, kena dah sabar. Itu first kali. Bukan senang tetapi itu kita boleh cuba. Tak mustahil untuk kita dapat. Kemudian sabar nak meninggalkan maksiat. Mungkin ada amalan-amalan yang dulu yang kita susah sangat nak ubah. So itu pun perlukan sabar. Dan seterusnya sabar kepada ujian yang Allah beri kepada kita lah. Kita diuji dengan sakit, kita diuji dengan kehilangan, kita diuji dengan kematian. Banyaklah ujian-ujian yang Allah bagi kepada kita ni. So itu sabar. Sebab itu dikatakan Al-Quran, sabar ini ganjaran dia tu tidak terkira, tidak terhitung. Masya Allah SWT. Sebab tu Allah mula, menarik sangat Allah mula dengan sabar dahulu. So apa-apa pun kita lakukan sabar je lah. Okay. Was-sadiqin. Seterusnya orang-orang yang benar. Ini bukan orang yang sedekah tapi perkataannya asal sama. Sadaqah. Sadiqin. Ini orang yang benar dalam perkataan dan imannya lah. Dalam perkataannya maksudnya kita cakap kita beriman dari sudut perkataan kita, dan kita kena yakin dengan hati kita betul-betul, dan juga kita buat dengan amal. Itu saja, 3 konsep itu. Itulah iman tu kan. Beriman, berniat dengan hati, dan juga beramal dengan anggota badan. Okey. Dan juga berniat dengan hati, beriman, beramal dengan anggota badan. Dengan juga mengakui dengan lisan. Okey.
Itu dia penting. So bukan tiga-tiga perkara lah kena sama seiring sejalan. Dia tidak boleh kata as-sadiqi ni iman cakap je beriman tapi tidak beramal, tidak sembahyang dan sebagainya. So tidak boleh lah. Kemudian wal qanitin, ini adalah qunut. Kalau kita baca doa qunut kan, so perkataan inilah qanitin, qanata. Orang-orang yang taat. So itu kan pastinya sabar, semuanya ini memerlukan ketaatan lah. Taatan kepada Allah SWT. Bagaimana nak dapat taat Allah SWT ni? Nak mengakui keesaan kita ini sebab kita kena tahu falsafah kita sebagai seorang Muslim. Kita berserah diri kepada Allah SWT, kita taat kepada Allah SWT. Dan apa pun, taat tidak melakukan maksiat, kita taat melakukan perintah Allah SWT. So itu antara, benda ni bukan senang bukan senang, betul-betul bukan senang. Dan kita kena cubalah apa pun. Wal munfiqin, sebenarnya orang-orang yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menginfakkan harta So kalau kamu ada duit, kamu bagilah sedikit kepada orang yang susah. Kalau kamu ada tenaga, boleh sumbangkan, bagilah kepada orang yang lain yang memerlukan. Kalau kamu ada makanan, berilah kepada rakan-rakan kamu yang susah, yang nak makanan dan sebagainya. Kalau kamu ada idea, ada ilmu sebagainya, kamu ajarlah kepada orang lain. Itu dikatakan infak lah. Saya dah banyak huraikan sebenarnya dalam surah Al-Baqarah itu tentang infak. So rugi sangat kalau tuan-tuan perempuan tak dapat tengok. Nanti bolehlah cari-cari untuk tadabbur yang episod yang pertama. Kemudian yang penting juga Allah ujungkan dengan wal mustaghfirin bil ashar. Apa ni? Orang-orang yang beristighfar. Orang-orang yang beristighfar itu mustaghfirin. Orang-orang yang beristighfar di waktu sahur, sahar ataupun asalnya sinhar itulah asharan, sahur. Sahur ni waktu pagi lah, waktu kita makan sahur. Senang faham. Orang yang sabar, saya ulang balik, orang-orang yang sabar menjunjung perintah Allah dan orang-orang yang perkataan benar dalam perkataan dan hatinya, dan orang-orang yang sentiasa taat akan perintah Allah, dan orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang beristighfar, memohon ampun pada waktu sahur. So waktu terbaik tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat sekalian, untuk kita memohon kepada Allah SWT, untuk kita merayu, kita bermunajat, kita bercerita kepada Allah SWT adalah waktu pagi, 1/3 pagi. Sebab itu waktu ramai orang tidur kan, ramai orang terlena dengan buaian katil yang sangat empuk, tilam yang sangat empuk. Tetapi dia mungkin tidak yakin, tidak pasti lagi bahawa Allah bagi ni lebih lagi daripada itu kan. Sebab itulah kita kena yakin sebenarnya. So apa tips-tips yang saya boleh bagi kawan-kawan yang mungkin tersedar kan, waktu pagi-pagi tersedar dah beli pagi macam tu, kita dapat nak ni sebab kadang-kadang dengan kerja dan sebagainya kan. So kita ambil time tersebut untuk istighfar lah. Astaghfirullah. Ada juga doa-doa Nabi baca tapi agak panjang. Saya bagi yang ringkas itulah, antaranya kita istighfar pada waktu pagi. Sebab dikatakan dalam satu hadis Nabi SAW, hadis kursi Allah turun ke langit dunia ini di 1/3 malam itulah kan. Dan dikatakan Allah bertanya kepada hamba-hambanya lah, siapa yang berdoa Allah akan makbulkan saat itu. Kemudian siapa yang meminta Allah akan tunaikan permintaannya. Dan siapa yang bertaubat Allah akan menerima taubatnya. Allahu Akbar. Itu satu motivasi lah kepada kita untuk cuba untuk terus bangunlah walaupun sekejap, walaupun 2 rakaat untuk menunaikan solat tahajud dan sebagainya. Sebab itu kita berbeza, dikatakan orang yang menunaikan tahajud ni nanti dia maqam, dia punya tempat dia akan ada special. Dia akan ada ganjarannya atau pangkatnya lebih lagi sebab dia buat, orang yang tak buat, orang lain tak buat, susah nak buat, dia buat. So pastinya dia akan dapat ganjaran yang lebih bagus lah, tempatnya lebih baik lah kan. Sebab itu saya bilang waktu yang terbaik kita memohon, kita ada kata belajar pun, ada juga boleh katakan bekerja ataupun kita nak betul-betul dekat dengan Allah SWT, kita tidak pengaruhi dunia sebagainya, waktu kita baca Al-Quran dengan baik, tenteram dan sebagainya adalah waktu pagi atau waktu sahur itulah.
So mudah-mudahan kita dikurniakan untuk bangun pada pagi hari, bangun pada 1/3 malam untuk sama-sama dapat beribadah walaupun sekejap insya-Allah. So, so ini syarat-syarat lah. Kata bukan mudah untuk kita nak sampai ke syurga Allah itu, tapi tidak mustahil. Dengan adanya rahmat, dengan adanya yang kita Allah lihat apa yang kita lakukan, kita berusaha dan itulah yang Allah akan kira sebenarnya untuk kita sampai kepada nanti. So mudah-mudahan yang hidup ini dengan cara ini Allah akan tarik dengan nama kita dengan macam tu juga lah, yang terbaik lah yang kita nak. Macam mana pengakhiran kita adalah kehidupan kita lah kan. So itulah yang pentingnya untuk kita faham antara ciri-cirinya orang yang bertakwa ini tadi adalah orang yang sabar, orang yang benar, orang yang mentaati Allah, berinfak dan juga beristighfar di waktu pagi. So ada kata-kata yang saya rasakan sangat-sangat saya baca dekat mana saya tak ingat lah. Dikatakan orang yang beristighfar, kita nak istighfar ni kita kena hadirkan hati, bukan sekadar kita baca di lisan, kita baca astagfirullah, aku mohon ampun pada Allah SWT, tetapi hati kita fikir lain, hati kita tidak sebegitu, tapi dia kena ada hadirkan hati, sama-sama kita betul-betul nak memohon ampun. Ataupun dikatakan kita beristighfar itu adalah taubat nasuha, atau yang sebenar-benarnya kita istighfar taubat. Sebab dikatakan kalau kita istighfar tapi kita masih meninggalkan maksiat, kita buat lagi maksiat, so dikatakan macam kita mengejek-ejek lah kan, mengejek-ejek Allah atau mengejek-ejek Tuhan. Allah Akbar, kata-kata dia yang saya rasa terkesan sangat. Dan bila kita istighfar kita tak rasa apa pun, so itu satu problem yang perlu kita ambil perhatian lah. Baik, kita pergi terus kepada pelajaran kita pada hari ini. Nikmat Allah sepertinya di syurga itu, semualah di syurga di akhirat nanti adalah lebih kekal dan lebih abadi dan lebih baik. Itu yang perlu kita kejar. Kemudian ini kita salah, Allah kita buat. Sebenarnya Allah melihat apa yang kita lakukan, so kita kena faham, kita kena tahu dan kita kena alert bahawa Allah akan sentiasa melihat dan kita ada malaikat yang akan mencatat. So kita tahu kita tak akan dikecewakan dan kita tahu kita tak akan lagi berbuat dosa dan sebagainya sebab ada yang memantau. Sebenarnya orang yang mengakui kesalahannya, sentiasa ingin bertaubat, sentiasa ingin memohon ampun dan juga berdoa, itulah yang antara ciri-ciri sebagai orang yang bertakwa. Beberapa sifat yang perlu kita ada, tuan-tuan dan puan-puan, seperti sabar, orang yang taat, benar, mohon ampun pada waktu pagi, pada waktu sahur. Itu tips-tips untuk kita mencapai ketakwaan. Waktu 1/3 adalah waktu terbaik untuk kita berdoa dan beramal dan sebagainya. So dikatakan siang tu tempat kita bekerja dan sebagainya kan, dunia lah. Dan malam tu sebaiknya kita kejar untuk akhirat kita juga. Barulah kehidupan tu cantik kan, dunia dan akhirat seimbang. So tuan-tuan dan puan, mungkin ada sesuatu yang kawan-kawan nak tanya dan sebagainya, silakan. Kalau ada persoalan, kalau ada nak share, boleh tulis di ruang komen dan saya harapkan benda yang kita kongsikan pada hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan menjadikan kita motivasi untuk terus kekal, terus nak berdekatkan dengan Al-Quran, terus dekat dengan kalam Allah SWT ini. Dan so penting untuk menjadi orang yang bertakwa ini sebab kita akan masuk syurga. Orang-orang yang masuk syurga ni orang yang bertakwa, iaitu menjaga daripada segala kemungkaran tersebut dengan cara-cara yang kita dah share tadi lah. Macam mana nak dapatkan takwaan itu, insyaAllah. Okay, saya tengok komen-komen dahulu. Terima kasih Puan Halillah. Ya, itu doa dalam surah Ali Imran. Terima kasih atas tulisannya. Terima kasih Puan Halillah. Terima kasih Puan Rusila.
kasih Puan Kasmah. Amin, amin ya Allah. Terima kasih Wan Azliha. Sama-sama. Terima kasih Puan juga bersama kita. Menyedekahkan hartanya, betul. Amin, amin. Terima kasih Puan Nurji Musa. Okay, kawan-kawan semua boleh ambil apa yang kawan-kawan kita tulis di dalam komen ni, insya-Allah boleh letak di note kita, boleh letak tampal dekat mana-mana, kat print ke apa kan. Supaya jadi motivasi. Kadang-kadang kita fikir kata-kata orang lain, tetapi kata-kata dalam Quran ni yang kita ambil, yang kawan-kawan kita share ni, insya-Allah dia yang kita nak sebenarnya untuk jadikan motivasi lah kepada kita kan. Okey, istighfar. Okey, terima kasih semua. Kita baca sedikit doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, terimalah segala doa dan amal kami, ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari azab neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, masukkan kami ke syurga-Mu, ya Allah. Engkau lah ya Tuhan yang maha mengasihani lagi maha mendengar, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang sabar atas segala dugaan-Mu, ya Allah. Jadikan kami yang sabar menempuh segala cabaran dalam hidup ini, ya Allah. Jadikan kami sabar dalam mentaati perintah-Mu, ya Allah, serta meninggalkan larangan-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang benar dalam kata dan hati, dalam iman dan apa yang kami lakukan, ya Allah. Dan, ya Allah, Tuhan kami jadikan orang yang suka berinfak, mudah infak, berkongsikan kepada orang lain apa yang kami ada, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang yang sentiasa ingin bangun malam, sentiasa ingin mendampingi diri-Mu, ya Allah, sentiasa ingin memunajat dan berdoa kepada-Mu pada waktu sahur, ya Allah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik, terima kasih kawan-kawan. Yang paling penting kesimpulan penutup saya pada hari ini, saya nak bawa tuan-tuan puan semua menjelajahi bahawa akhirat itu ada, kekal dan selamanya, lebih baik lagi daripada dunia. Jangan tinggal dunia tuan-tuan puan, kita kena ada, kita kena kabur, kita bawa dunia kita ini ke arah akhirat nanti, insya-Allah. Kita akhiri majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saya mohon maaf silap kata terkasar bahasa. Kita jumpa lagi. Mungkin kita jumpa lagi pada masa yang akan datang. Saya akhiri dengan lafaz yang mulia. Bila taufiq daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom tadabbur Al-Quran. Al-Quran dia hayati, terus ke hati.